Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan mula dengan bab 5 iaitu jirim. Dan topik pertama yang kita fokus dalam video ini adalah jirim dalam alam. Pertama sekali, apakah maksud jirim? Untuk sesuatu bahan itu atau benda dinamakan sebagai jirim perlu memenuhi dua syarat. Apakah dua syarat ni? Syarat pertama, dia mesti mempunyai jisim. Okey. Yang kedua, dia mesti memenuhi ruang. Okey. Jadi, semua benda hidup adalah jirim sebab semua benda hidup sama ada manusia, tumbuhan atau haiwan mempunyai jisim dan kita memenuhi ruang. Macam mana pula dengan benda bukan hidup? Kebanyakan benda bukan hidup pun adalah jirim. Contohnya air, tanah dan batu, semua ini ada jisim dan memenuhi ruang. So dia memenuhi dua syarat ini, maka mereka ni adalah jirim. Jadi apakah contoh bukan jirim, Cikgu Teo? Ada juga. Contohnya cahaya dan bunyi. Boleh tak kita nak timbang cahaya? Kita nak timbang bunyi, tengok berapa jisim dia? Tak boleh kan? Jadi mereka ni bukan jirim. Macam mana pula dengan udara? Udara jirim ke tak? Kita tengok dulu. Untuk dinamakan sebagai jirim, tadi Cikgu Teo kata mesti memenuhi dua syarat. Mesti ada jisim dan mesti memenuhi ruang. Jadi, udara ada jisim tak? Kita tengok. Kalau kita ikat dua balon dekat rod kayu dan pecahkan balon yang warna merah jambu ni, apa yang akan terjadi? Rod kayu ini akan sengit kan? Sebab sebelah kanan balon yang warna kuning ini dalam tu ada udara. Yang warna pink ini kita sudah pecahkan, dalam tak ada udara. Jadi dia menunjukkan udara ada jisim. Sebab balon yang warna kuning ini menjadi lebih jisim dia lebih tinggi, jadi rod kayu akan sengit. So syarat pertama sudah dipenuhi. Macam mana pula dengan ruang? Boleh tak udara nak memenuhi ruang? Apa yang berlaku apabila kita tiup balon? Balon itu akan jadi semakin besar kan? Kenapa? Sebab udara boleh memenuhi ruang. Jadi disebabkan udara memenuhi dua-dua syarat ni. Ada jisim, boleh memenuhi ruang, maka udara adalah jirim. Boleh ya? Macam mana pula dengan sifat-sifat jirim? Sifat-sifat jirim ini ada dua jenis. Kita ada sifat fizik dan juga sifat kimia. So, apa dia sifat fizik? Sifat fizik adalah kualiti yang kita boleh kenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia. Apakah 5 deria manusia? Mata untuk lihat, hidung untuk hidu, untuk bau, okey. Lidah untuk rasa, kulit untuk rasa juga, rasa yang berlainan jenis ya, dan juga telinga untuk dengar. Apabila kita boleh kenal pastikan sifat itu dengan menggunakan 5 deria ini atau guna alat pengukur, maka sifat itu adalah sifat fizik. Contoh, takat didih. Takat didih maksudnya suhu. Perkataan takat maksudnya suhu. Jadi takat didih adalah suhu apabila sesuatu benda tu mendidih. Jadi untuk air adalah 100 darjah Celsius. Takat lebur pula adalah suhu apabila sesuatu bahan itu melebur. Contohnya untuk ais adalah 0 darjah Celsius. Jadi takat didih dan takat lebur ini kita boleh ukur dengan termometer. Takat didih dan takat lebur digolong sebagai sifat fizik jirim itu. So, untuk contoh kat gambar ini, dia adalah sifat fizik untuk air. Okey? Kita tengok contoh lain pula. Gula apabila kita masukkan ke dalam air, contohnya air kopi, apa yang berlaku? Dia boleh larut. Okey? Macam mana pula dengan periuk ni? Periuk ini pemegang dia kita buat dibuat daripada plastik ataupun kayu sebab dia penebat haba. Kita rasa dengan tangan guna deria kita, rasa dia tak akan panas. Tapi kalau badan dia buat daripada
Logam sebab dia adalah konduktor haba. Jadi sesuatu bahan tu penebat haba ke, konduktor haba ke, dan juga dalam contoh gula tu boleh larut ke, tak boleh larut ke. Semua ini adalah sifat fizik. Kalau semua tu sifat fizik, macam mana pula dengan sifat kimia ni ya? Sifat kimia ni kita akan melibatkan. Sifat kimia akan melibatkan tindak balas kimia, iaitu terdapat perubahan. Dia menjadi bahan yang berbeza selepas tindak balas itu. Dan apakah bahan berbeza yang terhasil itu bergantung kepada tindak balas yang berlaku. Okey, contohnya besi akan bertindak balas dengan air dan udara untuk menghasilkan karat. Pengaratan ada penghasilan bahan yang baru. Jadi pengaratan ini adalah sifat kimia. Dan juga petro, petro mudah terbakar. Pembakaran juga merupakan sesuatu tindak balas kimia. So ini adalah sifat kimia. Seterusnya, macam mana kita nak kelaskan bahan daripada pelbagai ciri. So tadi kita sudah tahu apa dia jirim. Jirim ada dua syarat, ada jisim dan boleh memenuhi ruang. Dan juga kita tahu kita boleh tengok sifat fizik dia, kita boleh tengok sifat kimia dia. So macam mana kita nak kelaskan semua jenis bahan ini? Ada banyak cara. Kita boleh kelaskan mereka berdasarkan kepada takat lebur, takat didih ataupun ketumpatan dan ketelarutan. Kita tengok satu persatu. Kalau ketumpatan, ingat lagi tak? Kita pernah belajar ketumpatan ni. Ketumpatan adalah jisim per unit isi padu bahan. Kalau sesuatu bahan itu dia boleh terapung, maksudnya dia kurang tumpat. Kalau dia tenggelam, dia lebih tumpat. Dia menentukan sama ada satu bahan tu terapung ke tenggelam. Contoh sini. Kita ada minyak dan air. So mana satu lebih tumpat? Air lebih tumpat sebab dia tenggelam kat bawah. Kalau minyak dia terapung di atas, dia kurang tumpat. Jadi kita boleh kelaskan bahan berdasarkan ketumpatan mereka. Lebih tumpat ke, kurang tumpat ke? Ini adalah senarai bahan-bahan yang ketumpatan tinggi ke, rendah ke, macam tu. Okey. So jadual ini menunjukkan beberapa contoh lah ya. Seterusnya, takat lebur dan juga takat didih. Takat lebur, ingat lagi, cikgu kata takat maksudnya suhu. So, kalau takat lebur, suhu apabila peleburan berlaku. Dan takat didih adalah suhu apabila pendidihan berlaku. Jadi, kita boleh kumpulkan ataupun kelaskan bahan mengikut takat lebur dan takat didih juga. Contohnya, air takat didih adalah 100 dan takat lebur adalah 0. Macam mana pula dengan besi? Besi takat lebur dia cukup tinggi, 1536 darjah Celsius. Jadi kita ada contoh di sini. Pelbagai jenis bahan, takat lebur dan juga takat didih mereka adalah berbeza. Ketelarutan pula, kita tengok ketelarutan tu adalah kebolehan bahan tu larut dalam sejenis pelarut. Contoh pelarut yang kita ada adalah air. Okey, dia bergantung kepada ciri-ciri fizik dan kimia bahan larut dan juga pelarut. Bahan yang berbeza mempunyai kebolehan melarut yang berbeza. Contohnya gula boleh larut dengan senang di dalam air. Manakala untuk minyak dia tak larut langsung dengan air, dia akan pisah. Betul tak? So itu ketelarutan. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.